sebelah Barisan Nasional masih ada yang berminat untuk berbahas. Dah habis ya? Ya. Sila. Ya, saya tahu. Saya cuma ingin dapat pengesahan. Hulu Langat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua memberi peluang kepada saya sama-sama terlibat dalam perbincangan bajet 2015. Di sebelah sini ada 10 lagi. Dalam laporan ekonomi 2015 menyebut bahawa sehingga 2020 sekurang-kurangnya 60% dari 1.5 juta perjawatan baru memerlukan kelulusan teknikal dan vokasional. Bagi mencapai hasrat ini, kerajaan memberi penekanan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet, termasuk menaik taraf sekolah vokasional kepada kolej vokasional. Sehingga Ogos 2015, 80 sekolah vokasional dinaik taraf dengan peruntukan 8.7 juta. Permintaan kepada program Tibet meningkat. Melalui strategi Lautan Biru, kerajaan mendapat kerjasama daripada pusat latihan awam, beberapa kementerian dan swasta dengan memberi tempat, kemudahan, peralatan, sumber manusia termasuk tenaga pengajar. Sehingga Ogos 2015, jumlah pengambilan pelajar program Tibet berjumlah 8,585 pelajar dengan kos RM 49.8 juta. Dalam bajet 2016, sebanyak 4.5 bilion diperuntukkan kepada 545 institusi Tibet dan peruntukan pembangunan pendidikan teknik dan vokasional sebanyak 255,222,400. Persoalan saya, adakah benar pelajar-pelajar yang tamat pengajian di kolej vokasional diberi taraf diploma tapi tidak perlu mempunyai SPM yang mungkin nanti menjadi masalah untuk mendapatkan kerja nanti? Saya juga ingin mendapat penjelasan adakah pengiktirafan kurikulum Tibet oleh MQA diselesaikan. Macam mana kerajaan dapat memastikan peluang lulusan teknikal dan vokasional mempunyai peluang pekerjaan di masa akan datang sekurang-kurangnya sehingga 2020? Adakah syarikat-syarikat elektronik dan elektrik serta syarikat-syarikat perabot bersedia menukar dari labor intensif kepada otomasi yang lebih memerlukan mereka pekerja teknikal kerana ia melibatkan kos, atau mereka lebih suka mendapatkan perkhidmatan buruh murah dari buruh asing yang dibawa masuk ke negara ini? Saya berharap jangan jadi seperti siswazah universiti dalam bidang kejuruteraan, akauntan dan profesional lain yang mempunyai peluang pekerjaan yang luas satu masa dahulu, tetapi mereka sekarang banyak menganggur. Saya dipahamkan lebih 50,000 siswazah yang masih menganggur ataupun terpaksa menukar bidang, umpamanya sebagai guru bahasa Inggeris atau bekerja di kelang-kelang elektronik sebagai technician. Datuk Yang Dipertua, saya menyokong usaha kerajaan mengkomersialkan hasil penyelidikan dan inovasi dengan memberi peruntukan khas kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi berjumlah 1.5 bilion. Saya mengucap tahniah kepada pencapaian yang baik oleh penyelidik-penyelidik negara sama ada dari universiti dan institusi penyelidikan yang mungkin dimanfaatkan oleh industri dalam negara ini, terutama melalui program rangkaian penyelidikan awam swasta yang diperkenalkan bulan Mei 2014. Hakikatnya, dalam 5 ke 10 tahun ini, dari 27,449 hasil R&D, dari 15 universiti awam, hanya 2% sahaja berjaya dikomersialkan. Kenapa perkara ini berlaku? Adakah ia tidak mencapai tahap yang diperlukan oleh industri atau lebih banyak R&D dalam bidang sains sosial? Apa yang saya pandang yang perlu diberi penekanan juga, masyarakat perlu mendapat maklumat mengenai pencapaian R&D dalam negara ini. Bagaimanakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dalam usaha memasyarakatkan sains dan teknologi supaya rakyat sentiasa berfikiran positif
dan menghargai manfaat yang diperolehi dari sumber negara dan ketinggian intelek rakyat kita. Datuk Yang di-Pertua, dalam bajet 2016 ini juga ada diperuntukkan bayaran pampasan tol sebanyak 593,321,000. Tapi saya hairan kenapa pula kadar tol pula dinaik secara mendadak. Umpamanya di tempat saya Lebuh Raya Sir meningkat dari RM RM1 ke RM1.80. Sepatutnya kadar tol meningkat secara perlahan. Sebagai contoh, mungkin kita mula dengan RM RM1.20, kemudian naik berperingkat. Secara peribadi, saya setuju membayar tol sebagai timbal balas servis yang diberi oleh konsesi tol. Tapi janganlah kadarnya menekan dan dinaikkan secara mendadak seperti sekarang yang terlalu membebankan pengguna jalan raya yang sedang menghadapi kenaikan kos sara hidup dan beban cukai GST. Saya setuju dengan cadangan Bandar Tun Razak supaya menyemak balik perjanjian konsesi tol dengan mengambil kira untung yang terkumpul dan berusaha untuk memendekkan tempoh konsesi yang ada. Dan hasrat sama juga diminta oleh pemuda PAS Selangor yang datang ke Parlimen baru-baru ini supaya konsesi tol disemak semula agar tempoh konsesi dapat dipendekkan. Saya berharap Kementerian dapat menjelaskan pengagihan sebanyak 593.3 juta yang dibuat kepada konsesi tol bagi mengelak persepsi buruk oleh masyarakat. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Kerja Raya dan Lembaga Lebuh Raya yang mengambil tindakan cepat melaksanakan secara menyeluruh kutipan tol secara elektronik untuk menyuraikan kenderaan yang melalui rumah tol dengan cepat. Malangnya, apabila berlaku masalah teknikal atau dalam lain perkataan kad tidak dapat dikesan, akibatnya berlaku kesesakan kerana tidak ada pembantu teknik yang mengambil tindakan segera menyelesaikan masalahnya. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Kerja Raya mendapat peruntukan sebanyak 19,824,600 untuk infra atau membina jalan dan 440 juta untuk menyelenggara jalan di Semenanjung. Maka saya berharap ada juga peruntukan ke kawasan saya Hulu Langat, terutama Jalan Dusun Tua yang juga kampung keluarga Yang Berhormat Menteri. Memandangkan Jalan Dusun Tua dari Batu 9 ke Batu 18 yang mengalami kesesakan yang teruk setiap hari, agar jalan ini dapat dibesarkan bagi mengurangkan kesesakan yang berlaku. Datuk Yang di-Pertua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kerja Raya yang dapat menyelesaikan pembesaran 3 pembentung di Sungai Serai melalui Jalan Dusun Tua dalam usaha mengurangkan risiko banjir. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan Kementerian dari segi kelemahan penjagaan keselamatan pengguna jalan raya, terutama oleh kontraktor-kontraktor yang membina jalan atau membaik pulih jalan atau menyenggara landscape kerana mereka tidak memberi notis yang cukup jaraknya bahawa kerja-kerja baik pulih atau penyelenggaraan sedang berlaku di hadapan yang boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan. Datuk Yang di-Pertua, merujuk keselamatan dan ketenteraman awam dalam negeri yang berhasrat untuk terus mengurangkan jenayah dengan peruntukan RM13.1 bilion. Terima kasih dan tahniah kepada PDRM yang berusaha gigih membenteras jenayah. Merujuk inisiatif kelima iaitu dengan pertambahan 500 unit rondaan bermotosikal PDRM, 500 unit kereta peronda dengan peruntukan 35 juta. Saya sangat berharap pihak polis dapat menyelesaikan jenayah ragut yang menggunakan modus operandi yang sama, iaitu 2 orang naik satu motor, bawa parang, meragut suri rumah yang berada di halaman rumah. Sekiranya lambat diberi barang-barang kemas, maka senjata parang yang digunakan. Ini berlaku sebagai contoh di suri rumah di Bandar Teknologi Semih. Kes-kes argut ini berulang-ulang dan menakutkan rakyat. Begitu juga yang diperkatakan sekarang
kes colek yang berlaku berluasa di beberapa tempat. Pihak polis perlu mengambil tindakan segera sebelum mereka bermaharajalela mencolek anak-anak kita. Contoh, seorang kanak-kanak di Sungai Chua yang dicolek tetapi berjaya diambil tindakan oleh pihak polis. Bagaimana pula dengan yang berlaku di beberapa tempat lain? Contoh, di Bangi, di Seremban, katanya kerana ada aktiviti jual organ. Ibu bapa terlalu resah dan risau tentang keselamatan anak mereka ketika berulang alik ke sekolah atau tinggal di rumah semasa ketiadaan ibu bapa. Datuk Yang Dipertua, akhir sekali saya menyokong usaha mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau GSG sehingga 40% KDNK pada tahun 2020. Saya faham insentif yang digariskan seperti audit tenaga, penggunaan sel fotovoltaik, skim pembiayaan teknologi hijau. Saya ingin mendapat penjelasan daripada kementerian langkah-langkah yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan yang akan diambil oleh Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli dalam memastikan hasrat mengurangkan pelepasan GSG menjadi realiti. Sekian, terima kasih. Ya.